Okey, jadi cikgu dah mula rekod. Untuk kelas malam ni, cikgu akan cuba gunakan ayat sesimpel yang mungkin. Sebab bab 7 ni dia banyak kepada penerangan. Sebab dia adalah satu bab yang kita kena pandai baca graf. Baru kita boleh bawa jawab soalan. Kalau soalan lain kita tengok nombor. Kita nampak nombor. Tapi bila dah sampai kepada bab 7, kita akan nampak graf. Daripada graf kita kena pandai baca, lepas tu barulah kita jawab soalan. Itu bab 7. Okey, jadi dah 8.40 cikgu akan mulakan teruslah. Okey, untuk yang beragama Islam, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum cikgu teruskan, suara cikgu jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Nampak je kan muka cikgu kan? Nampak. Okey, handsome je kan? Ramai dah cakap cikgu handsome, cikgu tahu. Okey, jadi cikgu akan teruskan kelas kita. Bab 7, masing-masing boleh tengok kepada skrin cikgu share. Okey, cikgu mula share skrin. Okey, untuk yang dah belajar bab 7. Clarin kan power dah sampai pertengahan bab 7. Apa yang Clarin dah belajar dalam bab 7 ni? Cikgu, kami masuk bab 7 tapi saya tidak terjoin satu pun sebab saya tidak berapa saya tidak tersekolah, cikgu. Ya ke? Kenapa? Demam ke? Cikgu. Okey. Tak apa. Siapa lagi yang cakap bab 7 tadi Cikgu lupa dah. Selamatlah dia. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada bab 7. Okey, ni nota daripada cikgu bab 7. Bab 7 ni tentang apa? Macam cikgu cakap tadi, bab 7 dia adalah tentang graf gerakan. Okey, jadi malam ni cikgu akan ajar bahasa Melayu. Kalau yang bahasa Inggeris, kalau kurang faham, boleh bagi tahu cikgu. Okey, graf gerakan. Graf gerakan. Macam cikgu bagi tahu, bila kita nampak nama tajuk tu, sebenarnya kita dah boleh faham apa yang cuba tajuk tu sampaikan. Jadi bab 7 ni pertama-tama sekali dia mention tentang apa? Dia mention tentang graf. Okey, bila bercakap tentang graf ada berapa paksi? Cikgu nak soal kamu, graf ada berapa paksi? 2. 2. Okey, pandai. Okey, yang tegak tu nama dia apa? Paksi Y. Okey, bagus. Yang tegak ni nama dia Pak CY. Yang melintang tu nama dia apa? Paksi X. Okey, Pak CX. Jadi, dalam bab ni daripada awal sampai habis kamu akan nampak punya graf. Kamu akan nampak pergerakan graf tu. Kamu tak boleh lari. Sebab apa? Sebab nama tajuk tu dah tentang graf. Okey, itu pertama. Okey, yang kedua kita pergi kepada gerakan. Okey, kita pergi kepada gerakan. Gerakan ni adalah kita panggil, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil movement lah. Gerakan ni adalah terhasil apabila kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Okey. Jadi bila cikgu bercakap tentang gerakan, okey, kamu bergerak. Bergerak maksudnya kamu melakukan, orang kata change of movement. Maksudnya dalam kita punya graf gerakan, kita ada change of movement. Maksudnya kita bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat. Jadi dalam graf gerakan ni dia ada 2 jenis pergerakan. Okey, dia ada 2 jenis graf yang kamu akan belajar. Okey, jadi graf yang pertama nama dia graf jarak masa. Graf jarak masa.
Yang kedua, kamu akan belajar graf laju masa. Laju masa. Jadi, kamu akan nampak sini. Setiap pergerakan dalam dunia ni, kamu tengok kereta ke, kamu tengok motor ke, kamu akan dapat satu graf. Kamu akan dapat satu graf. Dekat mana daripada graf tu, bila kamu nampak pergerakan tu, kamu dah boleh target. Oh, jarak dia berapa. Oh, laju dia berapa. Okey, daripada lesson kita malam ni, kalau kita nampak, kalau siapa-siapa nak jadi Syekh Muzaffar. Syekh Muzaffar apa dia punya pekerjaan? Astronaut. Astronaut Dia naik roket kan? Okey. Dia naik roket ni, daripada roket ni, yang pergerakan roket daripada bumi nak ke mana-mana, dia ada graf dia. Sebab tu daripada graf tu, saintis akan kaji dekat mana dia agak-agak di kemungkinan turun, dekat mana agak-agak dia akan kemungkinan mendarat. Daripada situ dia ada graf gerakan dia. Ini adalah nama tajuk graf gerakan. Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada jarak masa. Kita akan pergi kepada graf jarak masa. Okey, jadi untuk faham graf jarak masa ni tak lama pun, sebenarnya cikgu hanya perlukan dalam setengah jam sahaja. Tapi cikgu akan cuba elaborate lagi, cikgu akan explain lagi. Masing-masing untuk yang ada buku teks, kalau kita nak faham graf jarak masa, boleh terus buka muka surat 187 untuk siapa-siapa yang ada buku teks. Okey, dalam graf ni kita akan belajar tentang graf jarak masa dalam muka surat ni. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan. Fokus kita pada hari ini adalah tentang graf jarak masa. Okey, yang pertama sekali cikgu nak ajar kamu tentang penentuan paksi. Penentuan paksi. Okey. Setiap graf dia ada paksi X dan paksi Y. Okey, kalaulah kamu pernah tengok paksi X dan paksi Y, kamu kena faham satu benda. Yang pertama, kita yang takkan berubah, graf dekat paksi Y, maklumat dekat paksi Y, semua maklumat adalah berkaitan dengan jarak. Maklumat dekat paksi X, semua maklumat dekat paksi X adalah berkaitan dengan masa. Itu perkara pertama. Jadi, bila cikgu bercakap tentang jarak, bila cikgu bercakap tentang jarak dan masa, kamu tak boleh main agak je jarak dia. Jadi untuk orang senang faham jarak dengan masa, apa yang orang gunakan? Apa yang kita gunakan untuk faham jarak dia berapa jauh, masa dia berapa lama? Apa yang kita gunakan, Clarin? Cikgu boleh ulang? Sorry cikgu. Okey, apakah variable yang kita akan gunakan untuk kita faham jarak tu jauh ataupun jarak tu dekat? Apakah variable yang kita akan gunakan untuk kita faham masa tu lama dan masa tu singkat? Apa benda yang kita akan gunakan? Kelajuan. Kelajuan. Tak, laju tu satu cerita lain. Ada. Unit. Ya, unit. Pandai kita gunakan unit. Jadi, jangan main-main tentang unit. Jangan main-main tentang unit. Okey, perkara pertama cikgu pergi kepada tentang jarak. Cikgu pergi tentang jarak. Jarak adalah tentang panjang. Jadi bila cikgu bercakap tentang jarak, unit dia boleh jadi dalam keadaan sentimeter. Okey, unit jarak boleh jadi dalam keadaan, kita ambil paling kecil lah untuk ini. Kita ambil milimeter, lepas tu kita boleh jadi sentimeter, lepas tu kita boleh jadi meter, lepas tu kita boleh jadi kilometer. Kita ambil sampai sini dulu. Sebab dalam SPM ataupun dalam soalan-soalan dalam buku teks, dia boleh pakai meter, ada soalan pakai meter, ada soalan pakai kilometer. Itu unit dia. Itu adalah berkaitan dengan unit. Okey, itu unit tentang jarak. Adalah tentang jarak.
Yang kedua, kita bercakap tentang masa. Okey, kita bercakap tentang masa. 1, 2, masa. Masa yang pertama kita pergi kepada saat. Lepas saat kita pergi kepada minit. Lepas minit kita pergi kepada jam. Lepas jam kita pergi kepada hari. Lepas hari, minggu. Lepas minggu, bulan. Lepas bulan, tahun. Lepas tahun, dekad, kurun, abad. Okey, tapi untuk kita punya untuk kita punya dalam bab 7 selalunya dia akan ada soalan dalam keadaan minit dan jam. Yang ni kamu kena orang kata aware, kamu kena hati-hati. Okey. Tentang penggunaan unit graf, unit jarak dengan masa. Cikgu tak tahu sama ada kamu dah betul-betul mahir tentang cara nak tukar unit tentang graf jarak masa. Okey, bila cikgu bercakap tentang jarak, kita pergi kepada milimeter. Sekejap cikgu nak susun ni nak nampak bagi kemas. Mana cikgu nak taruh ni? Okey, cikgu taruh kat sini Okey, salin tahu ni tahu dekat dalam buku kamu. Okey, kita pergi kepada jarak. Mula-mula kita pergi kepada milimeter. Ni salin nota. Okey, kita pergi kepada milimeter. Milimeter. Lepas tu kita pergi kepada sentimeter. Lepas tu kita pergi kepada meter. Lepas tu kita pergi kepada kilometer. Daripada milimeter nak pergi kepada sentimeter, apa yang kita kena buat? Darab 10 ataupun bahagi 10? Darab 10. Darab 10. Okey, kita kena bahagi 10. Okey, daripada sentimeter nak pergi kepada meter, kita kena bahagi 100. Daripada meter nak pergi kepada kilometer, kita kena bahagi 1000. Lepas ni cikgu nak ajar cara tukar unit. Tu yang pertama. Tapi kalau ke depan dia bahagi, kalau ke belakang dia akan jadi darab. Daripada kilometer nak pergi kepada meter, darab 1000. Daripada meter nak pergi kepada sentimeter, darab 100. Okey. Daripada sentimeter nak pergi kepada milimeter, darab 10. Salin ni dulu. Salin ni dulu. Okey, itu adalah tentang jarak. Tentang jarak. Apa yang kita ambil kat sini? Kita ambil fokus kita adalah milimeter, sentimeter, meter dengan kilometer. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, kedua kita pergi kepada masa. Masa yang pertama adalah saat. Yang kedua adalah minit. Yang ketiga adalah jam. Dan yang terakhir adalah hari. Okey. Kita pergi kepada balah bawah pula. 1 hari nak pergi kepada jam, kita kena darab 24. 1 jam nak pergi kepada minit, kita kena darab 60 minit. Daripada minit nak pergi kepada saat, kita kena darab 60. Itu kalau ke belakang. Ke belakang darab. Tapi kalau ke depan bahagi. Daripada saat nak pergi kepada minit, kita kena bahagi pula. Yang ini kita kena bahagi pula. Dan akhir sekali untuk hari, kita kena bahagi 24. Yang unit yang kita ambil dekat sini saat, minit, jam dan hari. Okey, sampai sini jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Sebelum kita masuk kepada graf jarak masa, kita fahamkan tentang penukaran unit. Kita fahamkan tentang penukaran unit. Ada orang dia dah faham dah cara nak baca graf, cara nak baca graf jarak masa ni.
Tapi bila dia tak faham cara nak tukarkan unit, dia tak faham cara nak tukarkan unit, dia tak boleh juga jawab soalan ni. Okey. Jadi kita pergi kepada unit. Kita pergi kepada unit. Kalau tak faham bagi tahu cikgu. Okey. Jadi kita pergi kepada unit dekat sini. Apa yang kita nak belajar adalah penukaran unit. Penukaran unit. Ini adalah refresh daripada kita belajar masa di tingkatan 2. Okey, sekarang cikgu nak soal kamu semua. 3.6 kilometer tukarkan kepada sentimeter. Cuba jawab. Cikgu kena hantar gambar kat cikgu ke? Cikgu nak tengok. 3.6 kilometer pergi kepada sentimeter. Buat tahu? Okay, cikgu tunggu kat WhatsApp tau. Dapat buat tak? Alisha dapat buat tak? Dapat. Tunggu sekejap. Okey. Semua buat semua buat. Okey, bagus. Buat barulah cikgu nak nampak kamu boleh buat ke tak. Okey, 1 minit lagi. Zarif dapat buat tak? Sekejap nak hantar. Okey. Okey, bagus. Okey, pandai. Tak betul ke tak? Okey, tak apa. Okey, Clarin dah hantar, Clarin. Sekejap cikgu. Okey, Amar Hadif dah hantar, Amar Hadif. Okey, Berilisa dah hantar. Okey. Baik, okey. Jadi cikgu ajar kamu cara nak tukar unit. Cara nak tukar unit. Cara nak tukar unit ikut macam yang cikgu ajar dekat sebelah ni. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh tengok dekat depan. Kita copy. Okey. Jadi kita nak belajar tentang penukaran unit. Okey, yang pertama adalah kita nak pergi kepada daripada kilometer nak pergi kepada sentimeter. Okey, kita tengok.
Cikgu guna warna hijau. 3.6 kilometer nak pergi kepada sentimeter. Ingat apa yang kita nak belajar ni adalah kita nak belajar dulu. Kita nak bagi faham dulu tentang cara tukar unit. Cikgu ambil masa sikit untuk cara tukar unit nak kukuhkan. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada sentimeter. Okey, dia mula dengan kilometer. Dia mula dengan kilometer. Dia nak pergi kepada sentimeter. Jadi daripada sini, dia tak boleh terus pergi kepada sentimeter. Dia kena singgah meter dulu. Jadi bila dia singgah meter, kamu kena tukarkan dulu kepada meter. Kamu kena ambil kilometer darab 1000. Jadi bila kamu dah darab dengan 1000 dekat sini, kamu gerak je 3, 1, 2, 3. Kamu akan dapat 3600 meter. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak sentimeter sekarang, kita baru sampai meter. Kamu kena pergi pula kepada sentimeter. Jadi nak pergi daripada meter, nak pergi kepada sentimeter, kamu kena darab 100. 3600 darab dengan 100. Jadi kita dapat 3600 sentimeter. Ini cara kita nak tukarkan unit daripada kilometer kepada sentimeter. Kita tengok dia punya jarak. Contoh, tak kisahlah. Sebab apa? Sebab kita pergi kepada penukaran unit. Kita nak fahamkan tentang penukaran unit. 4.5 meter kita nak tukarkan kepada sentimeter. Jadi masing-masing boleh tengok. Daripada meter nak pergi kepada sentimeter. Daripada meter nak pergi kepada sentimeter. Jadi dia lalu mana? Dia lalu bawah. Bila dia lalu bawah, dia darab 100. 4.5 darab 100. Itu cara dia. Kita tengok laluan dia. Jadi bila 4.5 darab 100, 1, 2. Dia akan jadi 450 cm. Okey. Ini ada dua contoh yang cikgu tunjuk. Okey, kalau kamu kurang jelas lagi, cikgu nak ajar kamu ni sebab cikgu bagi formula ni. Ada orang cikgu bagi formula tapi tak tahu cara nak guna formula. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan. Masing-masing tengok dekat depan. Cikgu nak ajar daripada 7.6 kilometer kita nak tukarkan kepada milimeter. Oh, besar ni nilai dia. Okey, dia tak kisah asalkan kamu faham apa yang cikgu bagi ni. Okey, sekarang daripada kilometer nak pergi kepada milimeter, kita kena buat satu-satu. 7.6 kilometer, dia tak boleh pergi terus kepada milimeter. Dia terus pergi kepada meter dulu. Jadi daripada kilometer nak pergi kepada meter, dia lalu mana? Dia lalu bawah. Darab 1000. Lepas tu, ni cara singkat saya ajar. Lepas tu dia baru sampai meter. Sekarang ni dia nak sampai milimeter. Kita kena pergi pula kepada sentimeter. Kita buat pula darab 100. Daripada sentimeter nak pergi kepada meter, guna formula ni. Tadi kita dah darab 100. Dan sekarang dia dah dekat sentimeter. Kita darab lagi 10. Jadi dekat sini, inilah jalan kerja dia. Boleh faham ke semua? Jelas? Jelas. Itu cara nak guna formula yang cikgu bagi tu. Okey, kalaulah sebaliknya cikgu bagi 706 milimeter. Milimeter. Tengok 706 milimeter nak pergi kepada kilometer. Okey, untuk orang yang tak tahu, dia tengok formula yang cikgu bagi ni. Sekarang unit dia milimeter. Terus kamu cek milimeter dekat mana? Okey, milimeter dekat sini. Okey, kamu terus mark dia dekat sini. Kamu terus mark milimeter tu dekat situ. Jadi kamu tulis 706 milimeter nak pergi kepada kilometer. Jadi nak pergi kepada kilometer, dia pakai laluan atas. Milimeter, kamu kena pergi singgah sentimeter. Jadi bila kamu singgah sentimeter, bahagi 10. Lepas tu nak pergi pula kepada kilometer, daripada sentimeter, nak pergi kepada meter, kamu singgah dulu, bahagi 100. Daripada meter tak sampai lagi kilometer, kamu kena pergi pula. Dari sini kamu kena bahagi 1000. Itu cara nak pakai apa formula yang cikgu bagi dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Alamak. Jelas.
Okey, itu cara cikgu Jelas. nak bagus. Okey, itu adalah cara cikgu ajar kamu sebab apa? Sebab ini formula yang cikgu bagi dekat depan ni, formula yang cikgu bagi dekat depan ni ada yang pandai guna, tapi ada yang salin saja tapi tak pandai guna. Itu adalah cara dia. Okey, habis dekat situ. Itu adalah tentang unit. Sebab apa cikgu tekankan tentang unit ni? Dalam formula kita, dalam bab 7, dia adalah bukan pasal kilometer tukar kepada sentimeter. Bukan. Bukan itu sahaja. Dia boleh jadi kilometer per jam nak tukarkan kepada meter kepada minit. Ada soalan macam ni. Tapi cikgu tak pergi lagi sebab cikgu punya fokus adalah nak fahamkan kamu punya graf gerakan. Kita nak fahamkan cara nak baca graf jarak masa. Jadi sebelum cikgu ajar kamu jauh tentang graf jarak masa, cikgu kena bagi kamu faham yang paksi Y adalah tentang jarak dan paksi X tentang masa. Bila dalam soalan, dia tak tulis jarak dan dia tak tulis masa. Dia mewakilkan jarak dengan unit. Untuk masa pun sama, dia mewakilkan masa dengan unit. Jadi unit tu ada banyak, unit tu ada pelbagai. Walaupun kamu faham cara nak baca graf, tapi kamu tak reti nak convert unit. Jadi ini formula yang cikgu bagi supaya yang tadi kita buat dalam satu latihan, lepas tu cikgu tunjuk 2 contoh supaya kamu tahu macam mana nak guna formula unit yang cikgu bagi dekat depan. Jelas ke? Boleh faham? Jelas, cikgu. Okey, baik. Habis dekat situ, sekarang cikgu nak ajar kamu tentang cara baca graf jarak masa. Okey, jadi masing-masing kita akan pergi tengok kepada page yang pertama. Okey, graf jarak masa. Okey, cikgu akan terangkan satu-satu. Okey, tengok ni. Okey, ni graf jarak masa kita. Tengok ni bila dia kata graf jarak masa, dia tak tulis jarak semata-mata. Dia tulis apa? Dia tulis meter. Maksudnya kamu kena set dalam kepala yang aku punya graf ni adalah tentang meter. Masa adalah tentang saat. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang kedua kita akan belajar apa yang kita nak fahamkan tentang graf. Okey, kita nak baca dulu. Kita nak fahamkan dulu tentang perjalanan O ke A. Okey. Jadi sekarang ni untuk graf jarak masa dengan graf laju masa ada 3 je jenis pergerakan. Kamu bertuah sebab apa? Sebab dia tak ada lengkok-lengkok. Ada 3 je jenis pergerakan. Macam mana tu? Yang pertama, dia cerun ke atas. Bila dia cerun ke atas, kita panggil apabila kecerunan tu positif. Ni salin tahu. Kecerunan positif. Tu pertama. Ni adalah bentuk yang pertama dalam graf kita. Yang kedua, kita baca dia apabila dia mendatah. Apabila dia mendatah. Bila dia mendatah, bila kecerunan sama dengan kosong. Dan yang ketiga, untuk kita faham adalah kita nak baca pula apabila kecerunan dia ke bawah. Bila dia ke bawah, kita punya nilai kecerunan dia, kita panggil kecerunan negatif. Ni salin tahu, salin. Kecerunan yang negatif. Jadi kecerunan positif ni senang cerita macam mana kita nak faham. Kita kena faham, senang cerita dia sedang menaik. Menaik. Tapi kalau kecerunan negatif ni macam mana? Kita faham dia sedang menurun. Ini sahaja bentuk yang kamu boleh pakai untuk dalam graf jarak masa. Kamu tak boleh pakai lengkuk. Tiada lengkukan. Tiada lengkuk dalam bab ni. Jadi senanglah untuk kita. Kalau ada lengkuk susah sikit. Tiada lengkuk.
Dia tentang 3 pergerakan sahaja. Sama ada dia kecerunan positif, dia menaik. Sama ada dia mendatar. Maksudnya dia mendatar tu tiada kecerunan. Dan yang ketiga, kecerunan dia negatif, iaitu kecerunan menurun. Okey, sampai sini jelas? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada graf jarak masa. Ni sekarang kita nak faham tentang graf jarak masa. Okey, kita pergi kepada O ke A. Kita pergi kepada pergerakan O ke A. Macam cikgu cakap tadi, kita punya pergerakan, apa yang dimaksudkan apabila pergerakan dia meningkat? Dia menaik. Nampak ni? Dia menaik. Jadi bila dia menaik, maksudnya dia punya kecerunan adalah bernilai positif. Okey, jadi masing-masing boleh tengok sini. Okey. Jadi nilai apabila dia ada kecerunan untuk graf jarak masa. Untuk graf jarak masa, bila graf kita ada kecerunan. Cikgu tunjuk sini. Bila ada kecerunan, maksudnya apa? Maksudnya ada pergerakan. Dia ada pergerakan. Jadi bila dia ada kecerunan, dia ada pergerakan. Okey. Pergerakan dia, kalau kita nampak dia naik macam ni, maksudnya kita cakap apa? Pergerakan dalam laju yang seragam. Dalam laju yang seragam. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita bawa motor 10 km per jam, laju tu je 10 km per jam. Itu maksud kita laju yang sama. Daripada starting point sampai habis point, kita punya laju sama je. Itu maksud laju seragam. Kita tak ada speed, tak ada speed, tak ada di-speed, tak ada acceleration, tak ada deceleration. Kita sama je. Itu adalah maksud kecerunan di dalam graf jarak masa. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi bila cikgu cakap ada kecerunan, ada pergerakan, maksudnya dekat sini laju seragam. Maksudnya apa yang kita kena faham? Ada nilai laju. Ada nilai laju. Dia ada nilai laju dia. Jadi nilai laju ni ditulis dalam macam mana? Okey, kita bayang kamu punya kereta, ada tak meter kilometer per jam tu? Ada tak meter dia? Ada tak kereta kamu ke Ada. motor kamu? Ada kan? Okey, dalam unit Ada. dia tulis apa? Kilometer per jam. Betul tak? Perasan Oh. tak? Perasan. Betul. Okey, kilometer per jam tu adalah unit laju. Kilometer per jam tu adalah unit laju. Jadi apa yang kita boleh faham? Laju ni formula dia datang daripada mana? Datang daripada kilometer, unit jarak. Jam dekat belah bawah ni. Jam, kilometer per jam. Jam ni adalah unit masa. Jadi kita boleh faham satu formula laju, iaitu jarak masa. Kalau kita punya graf tentang meter dan saat, maksudnya kita punya laju dalam keadaan meter per saat. Jelas ke semua? Boleh fahamkah? Boleh. Okey. Okey. Jadi ini adalah apabila dia ada kecerunan. Sekarang yang tengah cikgu tunjuk ni adalah daripada O pergi kepada A. Bila dia ada kecerunan ke atas, maksudnya nilai dia punya kecerunan tu positif. Nilai kecerunan dia tu positif. Bila ada kecerunan, maksudnya apa? Ada pergerakan. Bila ada pergerakan, maksudnya ada nilai laju. Itu kamu kena faham. Itu formula. Itu adalah formula dia. Tak ada benda dalam dunia ni
bergerak tanpa nilai laju. Contoh, kereta kamu kalau bergerak, meter dia tak akan kosong. Kalau meter dia tunjuk kosong, maksudnya meter tu rosak. Selagi kereta tu bergerak, meter kilometer per jam tu, dia akan tunjuk nilai dia. Laju berapa? 40 km per jam ke, 60 km per jam ke. Tapi bila kamu stop kereta kamu, meter kilometer per jam tu akan pergi kepada kosong. Kenapa kosong? Sebab tiada pergerakan. Boleh faham ke? Boleh. 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 Okey, bagus. Okey. Itu adalah lambang pertama. Bukan lambang. Pergerakan pertama iaitu kecerunan menaik. Okey. Habis tentang O ke A. O ke A. Jadi dekat sini nota-nota ni kamu kena screenshot. Nanti kamu kena salin. Okey, jadi pergerakan untuk laju, cara nak kira berapa laju dia adalah tentang jarak bahagi masa. Adalah tentang jarak bahagi masa. Macam mana tu cikgu? Okey, kalau kita nak tahu laju pergerakan O ke A ni, nak tahu laju pergerakan O ke A ni, kamu kena ambil S1, nilai S1 bahagi dengan nilai T1. Itu adalah laju pergerakan O pergi kepada A. Itu maksud cikgu. Okey, jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Faham. Boleh S1 cikgu. bahagi Faham. T1 Okey. kan cikgu? Apa? Tak dengar. S1 bahagi T1 kan cikgu? Ya, S1 bahagi T1. Kenapa cikgu cakap S1? Sebab S1 dia kena pada paksi jarak. Jarak dekat atas. Kenapa cikgu cakap T1 dekat bawah? Sebab T1 dia kena pada paksi masa. Masa dekat bawah. Formula laju adalah jarak bahagi masa. Okey, Fazil menjawab. Jawab. Okey, bagus. Ini maksudnya kecerunan. O ke A. Ini adalah pergerakan O ke A. Formula dia apa? Ada kecerunan, ada pergerakan. Ada pergerakan, ada nilai laju. Tu formula dia. Okey, habis. Cikgu akan pergi pula kepada pergerakan yang seterusnya. Kita ambil graf yang sama. Masing-masing boleh tengok. Graf yang sama juga. Sekarang ni, cikgu pergi kepada nak baca pula kalau pergerakan. Tadi kita baca O ke A. Alamak, tak penuh lah pula cikgu ambil. Sekejap Okey. Sekarang ni kita nak baca pergerakan A ke B. Tadi kita baca O ke A. Sekarang kita nak baca pergerakan A ke B. Okey. Pergerakan A ke B macam yang cikgu bagi tahu tadi. Pergerakan A ke B, kecerunan dia adalah sifar. Kecerunan dia adalah sifar. Maksudnya apa? Dia tiada kecerunan. Tiada kecerunan. Jadi bila tiada kecerunan, formula dia apa? Bila tiada kecerunan, formula dia, tiada kecerunan, maksudnya apa? Tiada pergerakan. Pergerakan. Tiada pergerakan, maksudnya tiada nilai laju. Itu formula dia. Maksudnya kalau dia mendata. Maksudnya apa? Maksudnya tiada kecerunan. Bila tiada kecerunan, maksudnya tiada pergerakan. Tak ada pergerakan tu maksudnya apa? Maksudnya dia statik. Statik. Ataupun dia berhenti. Okey. Dan bila dia tiada pergerakan, bila dia berhenti, tiadalah nilai laju. Macam kita tengok motor kita kilometer per jam tu akan tunjuk kosong bila motor kita berhenti. Jelas? Boleh faham ke? Dia punya formula kat sini?
Boleh. Okey, bagus. Ni salin, salin. Okey. Clarin sempat salin tak? Sempat. Okey. Cikgu nak teruskan pula. Cikgu nak teruskan pula pergi kepada penjelasan. Okey. U ke A, penjelasan U ke A adalah sama dengan penjelasan B ke C. Sebab apa? Sebab kecerunan yang positif, dua-dua adalah kecerunan yang positif. Dua-dua menaik ke atas. Jadi macam cikgu bagi tahu, kita ni yang ini cikgu dah terang kecerunan dia positif. Mendata cikgu dah terang. Sekarang cikgu nak cari apabila dia menurun. Okey, masing-masing boleh tengok. Bila dia menurun, kita tengok graf yang seterusnya. Kita tengok graf yang seterusnya. Okey, tengok tau. Tengok. Jangan tak tengok. Hadif dapat ke Hadif? Dapat cikgu. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada Q ke R. Okey. O ke P, penjelasan dia macam tadi. Dia ke atas. Ada kecerunan, ada pergerakan. Ada pergerakan, ada nilai laju. PQ mendata. Mendata tiada kecerunan, tiada pergerakan. Tiada pergerakan, tiada nilai laju. Tu PQ. Sekarang cikgu pergi kepada QR. Perjalanan daripada Q ke R. Dia punya, apa orang kata, dia punya formula. Dia punya formula tu apa? Formula Q ke R dekat sini adalah ada kecerunan. Cikgu tulis kat sini. Ada kecerunan. Maksudnya apa? Kecerunan dia adalah negatif. Salin tahu kecerunan dia adalah negatif. Jadi kita berbalik kepada kita punya formula tadi. Ada kecerunan. Maksudnya ada pergerakan. Ada pergerakan. Ada pergerakan maksudnya ada nilai laju. Okey. Inilah dia punya nota untuk kecerunan negatif. Salin. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kecerunan positif, hujah dia, huraian dekat kecerunan positif adalah sama dengan huraian di kecerunan negatif. Apakah beza dia? Untuk graf jarak masa, beza dia adalah arah bertentangan. Arah bertentangan. Beza dia adalah pada arah. Okey, kita pergi kepada kita punya ni. Okey. Kalau cikgu bercakap, arah untuk nombor 1 kecerunan menaik dia, arah dia, kita bercakap dia menghala ke kanan. Tapi bila kecerunan negatif dia arah bertentangan. Kalau tadi dia ke kanan, sekarang dia ke kiri. Jadi kecerunan positif ke, kecerunan negatif ke dalam graf jarak masa, dalam graf jarak masa, kita nak tengok arah dia positif ke negatif, atau kita nak tengok arah dia kanan ke kiri, kita tengok dia punya graf. Kalau naik ke atas, ke kanan. Kalau naik ke bawah, ke kiri. Tapi kalau arah dia ke atas, maksudnya dia pergi bertentangan. Arah dia ke bawah. Itulah yang dimaksudkan dengan kecerunan yang positif dan kecerunan negatif yang menentukan arah. Kecerunan tu menentukan dia punya arah. Tapi nilai laju dia sama sahaja. Ingat, nilai laju adalah nilai kecerunan.
Maksudnya kita punya nilai kecerunan adalah jarak bahagi masa. Jelas ke? Cikgu tunjuk dekat depan ni boleh faham? Boleh. Okey, yang lelaki tak dengar pun suara boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, dia ada 3 pergerakan sahaja. Kena salinlah nota-nota yang cikgu bagi ni. Yang ini silap cikgu tak bagi habis. Arah bertentangan dengan kecerunan positif. Ini sahaja tentang cara nak baca graf jarak masa tu. Jadi daripada 3 bentuk. Kalau dia ke atas, maksudnya dia ada pergerakan. Okey. Lepas tu, bila dia berhenti, dia tiada pergerakan, mendatar. Lepas tu, bila dia ke bawah, maksudnya dia ada pergerakan, cumanya arahnya terbalik. Okey, jadi cikgu nak aplikasikan. Ini nota. Ini adalah nota. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat page. Okey semua, sekarang ni ini adalah kita cakap ini adalah Yusri. Ni adalah rumah Yusri. Rumah Yusri. Ini adalah sekolah. Ini adalah sekolah. Okey. Sekarang kita nak buat graf Yusri pergi kepada sekolah. Okey. Yusri ni, Yusri, Y ni adalah tentang jarak. Yusri ni dia pergi kepada sekolah. Dia pergi sekolah. Dia naik basikal. Naik basikal. Dia pergi sekolah. Naik basikal dengan ada laju lah. Maksudnya pergerakan ni basikal ni bergerak. Bergerak, basikal ni bergerak daripada rumah pergi ke sekolah. Dia naik dengan kita assume hal laju dia mendatar. Okey. Maksudnya dia dah sampai sekolah. Jadi kita boleh cakap apa? Sini adalah sekolah. Bila dia sampai sekolah, dia parking lah basikal dia. Maksudnya basikal dia tak bergerak. Jadi basikal dia tak bergerak, kita bagi dia tiada pergerakan. Okey, jadi bila dah sampai sekolah. Ini adalah graf pergi sekolah. Dia pergi sekolah. Maksudnya dia ke kanan. Sekarang ni, graf yang mendatar ni adalah dia sampai sekolah. Dia sampai sekolah. Sebab apa? Sebab basikal dia tiada pergerakan. Okey, bunyi balik bunyi loceng balik macam tu ke bunyi dia? Layan. Okey, jadi bila nak balik daripada sekolah ni, Yusri akan kayuh basikal dia patah balik ke rumah. Jadi yang ini kita maksudkan dia balik pulang ke rumah. Kita pulang ke rumah. Bila dia pulang ke rumah, bila dia sampai tepat di rumah, bila dia sampai tepat pada titik ni. Bila dia sampai tepat pada titik ni, adalah di mana dia dia berada di rumah, dia sampai dekat rumah. Yang ini dia dari rumah. Dari rumah. Okey. Cikgu baca Okey, pergerakan dia yang cikgu bulatkan warna hitam ni. Dia dari rumah. Okey, dia naiklah basikal dia. Kenapa cikgu cakap ada kecerunan? Sebab basikal dia bergerak, basikal dia dah dikayuh, dia bergerak lah. Jadi dia bergerak sampai sini. Jadi bila sampai sini maksudnya dia tepat sampai ke sekolah. Bila dah sampai ke sekolah, basikal ni buat apa? Nak bergerak. Dia masuk kelas. Macam mana basikal ni nak bergerak kalau dia dekat kelas? Okey, jadi dia parking basikal dia. Okey, jadi bila parking basikal dia tiada pergerakan. Jadi kita buat mendatar. Sampai sini loceng sekolah berbunyi. Loceng sekolah berbunyi, dia baliklah, tandakan balik. Okey, dia pun kayuh basikal daripada sekolah, dia pulang ke rumah.
Dia balik ke rumah. Bila dia sampai tepat kat rumah? Bila dia kena dekat paksi X. Ini adalah cara kita baca graf jarak masa. Boleh faham ke contoh yang cikgu bagi ni? Boleh. 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 Okey. Cikgu tak dengar suara, ada beberapa orang je. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Clarin jelas? Jelas cikgu. Okey. Ini adalah kita nak tengok jarak masa. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh soalan. Kita pergi kepada contoh soalan. Okey, masing-masing boleh tengok ni. Alamak, sabar cikgu cari. Okey, ini. Okey, cikgu bercakap je kan, kamu tak buat pun kan. Tak aci ni, nanti cikgu okey tak apa, fahamkan dulu, fahamkan. Graf jarak masa menunjukkan tempoh kereta dalam 4.5 jam. Okey, masing-masing tengok, cikgu akan selesaikan soalan yang pertama ni. Okey. Tengah tengok ke? Tengok. Ya. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada, kita baca dulu agak-agak kereta ni. Kereta ni dia mula, kita tak tahulah dia pergi mana. Kita tak tahu dia pergi mana. Okey. Jadi daripada point O ke A, cikgu buat A. Point O ke A, ada pergerakan. Kenapa cikgu tahu dia ada pergerakan? Sebab dia ada kecerunan. Lepas tu A ke B. Daripada A ke B, mungkinlah dia berehat. Maksudnya apa? Kenapa macam cikgu tahu dia berehat? Sebab kereta dia duduk dalam keadaan duduk diam. Pegun, tak bergerak, berhenti. B ke C, maksudnya dia teruskan perjalanan. Kenapa cikgu cakap dia teruskan perjalanan? Kenapa cikgu tak cakap dia patah balik? Sebab graf dia ke atas. Macam mana graf dia patah balik? Maksudnya kalau dia patah balik, dia macam ni. Tapi sekarang dia ke atas. Maksudnya bila dia menjauh daripada point yang hitam ni, makin jauhlah jarak dia. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan. Okey, graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Nampak? Dia bagi masa dalam jam. Dia bagi jarak dalam kilometer. Okey, A1. Tentukan tempoh masa kereta dalam keadaan pegun. Okey, cikgu nak soal kamu semua. Bila dia dalam keadaan pegun? O ke A ke B ke B ke C? A ke B. AB. Ya, dalam A ke B. Jadi pergerakan dia pegun adalah pergerakan daripada A pergi kepada B. Dia tanya, tempoh masa berapa lama dia dalam keadaan pegun? Kita tengoklah dekat bawah. Jadi kita ambil 3 tolak dengan 2. Kamu jangan ambil 3 je. 3 tolak dengan 2. Sebab apa kita ambil 3 tolak dengan 2? Okey, cikgu jelaskan. Ada yang tak faham kot. Okey. Jadi, daripada 0 pergi kepada 3. Itu warna biru. Lepas tu daripada 0 pergi kepada 2. Bila cikgu ambil 3, iaitu yang warna biru 3, 3, cikgu tolakkan dengan 2. Tolak 2. Bila cikgu buat 3 tolak dengan 2. Maksudnya selepas 3 tolak 2, cikgu kena padamlah yang ini. Jadi baki dia yang mana? Baki dia hanya ini sahaja. Jadi 3 tolak 2 kita dapat 1. Jadi masa kereta tu pegun adalah dalam 1 jam. Boleh faham ke cikgu jawab A1? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, kedua. Laju kereta sejam yang pertama. Sejam yang pertama. Okey, cikgu padam ni tahu. Ke kamu nak tengok? Cikgu padamlah. Okey, laju kereta sejam yang pertama. Kalau dia cakap pertama, maksudnya kita ambil daripada dia mula. Pertama. Kalau dia cakap terakhir, kita ambil dari belakang. Akhir. Contoh, sejam terakhir.
Kita ambil dari belakang. Tapi sekarang ni kita fokus kepada soalan A2. Sejam pertama. Sejam pertama dia dekat sini, 1 jam. Jadi dia berada di sini. Jadi jangan pening-pening. Kita ambil sahaja dia nak tahu laju laju. Sebelum tu cikgu terangkan formula laju lah. Laju adalah jarak bahagi dengan masa. Okey, kita ambil jarak dia. Kamu boleh sahaja ambil tempat titik A ni. Kenapa? Sebab dia punya laju seragam. Maksudnya laju dia dekat sini, sama laju dia dekat sini, sama laju dia dekat sini sampai dekat titik A. Jadi kita nak tahu dia punya laju, kita ambil jarak dia 150. Ambil 150 bahagi dengan masa. Masa dia jarak dia 150 km. Masa dia adalah 2 jam. Okey, sekarang 150 bahagi 2. Tolong cikgu tekan kalkulator, dapat berapa? 75. Tak dengar. 75. Okey, kita akan dapat 75. Unit untuk laju kilometer per jam. Kilometer per jam. Jadi laju untuk sejam yang pertama daripada point O ke point A adalah 75 km per jam. Maksudnya dia punya kereta tu ditekan minyak dia 75 km per jam je. Terus straight daripada point O ke point A. Jelas ke? Boleh fahamkah? Jelas. Okey, bagus. Itu untuk A1 dan A2. Jadi dekat A1 kita belajar apa? Kita belajar cara nak cari bila dia keadaan kereta tu pegun. Maksudnya berapa lama kereta tu berhenti. A2 kita belajar cara nak cari laju. Cara nak cari laju. Okey, habis dekat situ kita akan pergi menjawab soalan B. Okey, masing-masing tengok kepada soalan B. Bila cikgu cakap huraikan. Bila cikgu cakap huraikan, masing-masing boleh tengok huraikan. Bila cikgu cakap untuk graf jarak masa, huraikan, kamu kena ada maklumat tentang jarak. Kamu kena ada maklumat tentang masa. Kamu kena ada maklumat tentang laju. Itu maksud huraikan. Baru kamu boleh huraikan. Okey, jarak dia. Huraikan gerakan kereta untuk 90 minit terakhir. Bila cikgu bercakap tentang 90 minit terakhir, maksudnya cikgu kena baca dari belakang. Terakhir. Sebab apa? Sebab dia mention tentang terakhir. Jadi 90 minit ni berapa lama? Okey. Kita ambil 1 jam. 1 jam maksudnya tengah-tengah ni dia punya langkah ni adalah 30 minit. Ini adalah 30 minit, 60 minit dan 90 minit. Maksudnya apa? Dia suruh huraikan pergerakan daripada B pergi kepada C. Tengok betul-betul. Okey, jarak B ke C. Berapa jarak B ke C? Okey, jarak B ke C adalah kita ambil 270 tolak dengan 150. Jarak dia adalah 270 tolak 150. Okey. Tolong cikgu tekan kalkulator. 270 tolak 150 dapat berapa? 120. Okey, 120. Jangan lupa dia punya unit kilometer. Maksudnya pergerakan daripada B ke C, jarak dia adalah 120 km. Masa B ke C. Maksudnya masa dekat sini dia dah bagi tahu 90 minit. 90 minit. Laju, untuk laju, kamu ambil sahaja point C. Ambil sahaja point C. Dekat sini dia punya laju, formula dia adalah jarak bahagi masa. Jadi jarak dia, kamu jangan ambil 270. Kamu boleh sahaja ambil 120. 120. Sebab apa? Sebab jarak pergerakan dia 120. Bahagi dengan masa kejap. Cikgu confirmkan.
Takut salah huraian cikgu. Sama 120 80 km per jam. Okey. Betul. Okey, 120 bahagi dengan pergerakan dia 90 minit. 120 per 90 dapat berapa? Tak dengar. Alamak. Emira, berapa Emira? 4/3. 4/3. Okey. Jadi kita akan tengok dekat sini. Laju kereta 270 tolak 150. Sama je macam ni cikgu buat. Okey. Jadi dekat sini 270. Oh, cikgu ambil daripada minit. Sorry. Cikgu ambil minit. Okey. Sorry. Cikgu ambil minit. Okey, tak apa. Kita dapat 4/3, betul? Betul tak jawapan dia 4/3? Betul. Aduh, malu-malu. Okey. 4/3 cikgu ni, masa cikgu adalah dalam kilometer per minit. Kilometer per minit. Okey, cikgu hold dulu dekat sini. Cikgu hold dulu dekat sini. Okey, sekarang apa yang buku teks tu bagi? Dia ambil jarak dia. Jarak dia adalah 270 150 adalah 120 lah. 120 per dengan masa dia. Per dengan masa dia. Masa untuk buku teks dia terus ambil 1 jam. 1 jam daripada 3 ke 4, 1 jam 0.5. Dia dapat 1.5. Jadi 120 bahagi 1.5 kita akan dapat 80. Unit dia apa? Unit dia kilometer per jam. Okey. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey. Boleh. Yang ini bagus. Okey, luar. Okey, yang ini cikgu nak ajar kamu cara tukar unit. Sekejap. Kita pergi kepada sekejap. Nak tukar unit. Okey. Sekarang, sekejap tau. 4/3 kilometer per minit. 4/3 kilometer per minit. Sebab apa? 120 ni cikgu ambil kilometer, 90 ni 90 minit. Kalau kita tukarkan kepada 80 km per jam. Okey, cikgu akan ajar kamu cara nak tukarkan unit. Betul, macam mana nak tukarkan unit 4/3 km per minit jadi 80 km per jam. Masing-masing boleh tengok dekat depan. 4/3 km per minit. Darab buka kurungan. Sekarang ni cikgu perkan dia. Minit dekat bawah, kita nak buang minit dekat bawah. Jadi kita kena darab silang. Jadi kita bubuh minit dekat atas. Kita nak tukarkan minit kepada apa? Kita nak tukarkan minit kepada jam. Jadi 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi kita nak tukarkan minit kepada apa? Minit kepada jam. Jadi jam tu kita tulis dekat bawah. Cikgu ulang lagi sekali. Unit yang kita nak potong, minit. Sebab tu kita letak minit tu dekat atas. Kalau cikgu letak minit dekat bawah, cikgu tak boleh potong. Tu yang pertama. Jadi bila cikgu buang minit dengan minit, cikgu akan dapat jam. Okey. Kaitan dia. 1 jam bersamaan dengan apa? Bersamaan 60 minit. Jadi kita potong minit dekat sini. Jadi formula dia apa? Formula dia adalah 4/3 kilometer unit dia yang tinggal per jam. 4/3 darab 60. Unit dia apa? Unit dia kilometer per jam. Sekarang cuba tekan kalkulator. 4/3 darab 60 dapat berapa?
80. 80. Ya, 80 kilometer per jam. Itu cara nak tukar unit kalau dia ada 2 unit, belah atas dengan belah bawah. Itu adalah cara nak tukar unit. Okey, boleh salin dulu. Tapi cikgu tak fokus dulu kepada ni. Nanti cikgu akan ajar. Cikgu akan ajar. Tapi sekarang ni fokus cikgu yang pertama adalah cikgu nak bagi kamu faham soalan dekat atas. Okey, cikgu bagi screenshot dulu. Okey, screenshot dulu. Okey dah? Boleh cikgu teruskan? Okey. Jadi kita berbalik kepada kita punya soalan tadi. Kita berbalik kepada kita punya soalan tadi. Kalau yang tak faham minit jam kilometer per jam tu, tak apalah. Cikgu padam dulu. Sebab itu bukan fokus cikgu. Itu bukan fokus cikgu. Sekarang ni fokus cikgu adalah nak bagi kamu faham yang ini dulu. Okey. Okey, cikgu fokus cikgu dekat sini. Objektif cikgu dekat sini. Cikgu nak bagi kamu nampak cara nak baca graf jarak masa. Okey, soalan A1. Jelas ke soalan A1? Jelas. Yang lain tak dengar pun? Faham. Okey, bagus. Soalan A2, boleh faham ke soalan A2? Faham. Okey, bagus. Soalan B. Jelas ke cara cikgu cari jarak tu? Yang itu jelas. Okey, masa jelas tak? Dapat terus. Okey, bagus. Laju jelas laju? Laju yang 1.5 tu macam mana cikgu? Okey, 1.5 tu dia dapat macam ni. 3 nak pergi ke 4 maksudnya sini 0.5. 0.5 tambah 0.5 kita dapat 1. Lepas tu pergi ke sini kita dapat 0.5 tambah lagi 0.5. Jadi dekat sini kita dapat 1.5. Faham? Dia boleh macam tu juga Bila main dengan skala boleh jadi macam tu. Okey. Okey, tapi faham cara dapat 1.5 tu? Faham sebab dia dah taruh 1, 2 lepas tengah-tengah apa macam tu. Ya, betul. Okey, yang lain. Ada soalan ke untuk soalan ni? Cikgu tunjuk kat depan. Cikgu, Ya. yang formula laju purata tu belum masuk lagi Laju purata belum lagi sebab tak ada lagi soalan untuk laju purata. Tapi kalau cikgu okey. nak cari laju purata boleh je. Okey, Okey. disebabkan siapa tanya? Nisa tanya tentang laju purata. Okey, kita tambah soalan. Laju purata. Laju purata. Apa formula laju purata? Okey, cikgu terus. Laju purata adalah jumlah jarak. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Laju purata ni maksudnya dia nak ambil total laju yang ada dalam pergerakan ni. Okey, jadi cikgu padam ni saya rambut. Okey, jadi masing-masing kita nak cari laju purata tahu. Jumlah jarak dia berapa? Jumlah jarak perjalanan O ke C adalah 270. Jadi kita tulis 270. Jumlah masa O ke C adalah 4.5. Kita tulis 4.5. Cuba tekan kalkulator. 270 bahagi 4.5 dapat berapa? 60. 60. Maksudnya pergerakan laju purata untuk soalan ni adalah kilometer per jam. 60 kilometer per jam. Itu laju purata dia. Boleh faham Nisa? Boleh. Jadi beza laju dengan laju purata adalah laju ni dia ambil yang itu sahaja. Contoh kalau cikgu nak cari laju O ke A, cikgu ambil kecerunan O ke A. Kalau cikgu nak ambil laju B ke C, cikgu ambil kecerunan B ke C. Kalau cikgu nak tahu laju purata, cikgu ambil jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Itu adalah laju purata. Okey, jelas? Cikgu, Ya. kalau soalan dia tu kan,
Macam yang kalau negatif kan ada yang formula dia kan patah balik. Ha? Yang tu macam ni kalau nak cari laju purata untuk kalau dia bagi yang dekat bahagian negatif tu. Oh, kalau dekat bahagian negatif tu. Hmm. Okey, kalau kita nak cari bahagian negatif tu, cikgu kena ada soalan lah. Letak laju purata dekat sini. Nah, kalau macam ni, laju purata kita ambil 80/1.5 je. Okey, Nisa, laju purata untuk jumlah jarak. Nisa tanya macam ni kan, Nisa? Soalan macam ni kan? Kita nak cari laju purata kan, Nisa kan? Okey, daripada cikgu buat OAB. Okey, jumlah laju purata. Laju purata jumlah jarak. Jumlah jarak. JJ, cikgu panggil jumlah jarak. Bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak dia bukan 2 kilometer. Sebab apa? Sebab dia pergi 2 kilometer, dia balik 2 kilometer. Jadi jumlah jarak dia adalah 2 tambah 2. Jumlah masa baru kita ambil 50. Sini ke sini. Boleh faham? Boleh faham, Nisa? Boleh kot. Okey. Tengok ni Nisa tengok ni. Beza dengan yang ke atas. Okey tengok ni Nisa. Okey. Kalau laju purata soalan nombor 1 ni kan, Nisa kan? Kita terus ambil jarak dia 100. Tapi kalau dia patah balik, kita kena ambil total jarak pergi dengan total jarak patah balik tu. Jelas ke? Ke kurang jelas? So, maksudnya kita kena tambahkan jarak dengan tambahkan masa gitu. Tambahkan jarak sahaja. Oh, okay. Itu laju purata. Okey. Contoh masing-masing boleh tengok sini. Okey, disebabkan Nisa ada soalan, kita pergi kepada laju purata. Okey, laju purata untuk soalan 1. Kita ambil 100 per dengan 2.5. Kita ambil terus jumlah jarak dia 100. Jumlah masa dia 2.5. Laju purata untuk soalan 2. Kita tak boleh ambil 2. Kita tak boleh ambil 2. Sebab apa? Sebab dia ada lagi 2 pergi ke bawah. Jadi kita kena tambah 2. Bahagi dengan jumlah masa. Iaitu kena dengan 50. Itu beza dia, Nisa. Jelas? Jelas. Okey, bagus. Okey, ada soalan lagi untuk daripada siapa-siapa? Clarin ada soalan, Clarin? Ya. Yang untuk yang mula-mula tadi, yang bahagian 1.5 tu, dia formula ke kita boleh buat macam tu, macam jarak bagi masa tu? Bukan, dia tengok skala. Tengok skala soalan. Kita boleh ambil skala tu bila-bila masa je ke, cikgu? Skala tu adalah bergantung kepada soalan. Skala ni dia bergantung kepada soalan. Contohlah. Kalau cikgu letak 1 dengan 2. Dan ini dalam keadaan jam. Okey, ni kan 1, 2. Okey, sampai sini bahasa faham? 1 ke 2 jam. Faham. Maksudnya daripada 1 ke 2 ni, dia punya jumlah adalah 1 jam. Boleh faham? Okey, tapi bila cikgu tambah dekat tengah, yang cikgu tambah dekat warna hijau, jadi bila 1 jam bahagi 2, kita dapat sini 30 minit, sini 30 minit. Faham? Okey. Jadinya sekarang soalan ni dia bahagi 3. Nampak 3? 1, 2, 3. Maksudnya 30 minit, 30 minit, 30 minit. Dia jadi 90 minit. Okey, jelas? Okey, jelas.
Jelas ke? Jelas cikgu. Dia 90 30 minit detik. nak tukarkan kepada jam. Kamu kena bahagi 60. Tengok balik formula tu. Okey, 90/60 dapat berapa? Uh, 1.5 jam. Yelah 1 jam setengah, 1.5. Itulah macam mana dia dapat 1.5 tu. Nampak? Faham dah? Kita kena guna 90 minit tu balik kan? Ya, kita kena bahagikan dengan jam. Sebab soalan dia dekat sini dia pakai kilometer dengan jam. Okey, menjawab. Jawab. Okey, bagus. Ada soalan lain lagi? Jangan malu-malu tau. Okey, jadi kalau tak ada soalan, masing-masing tengok kepada soalan nombor 3. Okey, cikgu bagi masa lama cikgu bagi masa 10 minit. Dari tadi cikgu bercakap, baru cikgu berhenti. Cikgu nak cuba kamu jawab soalan ni. Boleh ke? Nak dengar suara sikit boleh ke? Ya. Boleh kot. Cuba dulu, Okey. cuba dulu. Cuba lu. Cikgu kena bagi kamu jawab satu soalan. Kalau kamu tak jawab satu soalan, kamu tak faham. Okey, masing-masing. Clarin, boleh ke cuba jawab Clarin? Boleh cikgu. Cikgu bagi 10 minit. Boleh rujuk nota-nota yang tadi tu. Mat Nak pergi mat Apa dek? Tak ada je, saja je. Aduh, itulah. Tak pastilah. Dia punya switch dekat belakang tu. Dekat kot takraw tu. Luar sekolah TNB. Dalam sekolah. Bukan. Gelap lah sikit Dapat Duduk bilik guru. Siapa yang sepanjang ada soalan, tanya buat dulu, lepas tu tanya cikgu.
Zarif dapat buat tak? Tengah buat cikgu. Okey. Clarin, susah tak Clarin? Okey juga cikgu. Okey je. Ya. Okey. Nisa, macam ni Nisa? Boleh buat tak? Saya tak fahamnya soalan D tu lah. Huraikan cari dulu jarak masa dengan laju purata. Cuba je hantar kat cikgu . Macam mana nak genapkan 2/1/3, tekan 2/1/3 shift ABC dalam kalkulator. Hantar kat cikgu . Amar Hadif macam mana? Boleh buat kat Amar Hadif? Cikgu. Ya. Tadi jarak masa lagi. Jarak masa laju. Kalau dia suruh cari keseluruhan graf, laju purata. Dia suruh huraikan. Tak apa, tak apa. Buat je. Okey. Wan Farisha dah siap dah? Dah dapat dah nak genapkan tadi?
Okey. Adila Sefia. Adila dapat tak Adila? Belum lagi. Belum lagi. Adila dah belajar belum ni kat sekolah? Belum. Belum. Okey, tak apa, tak apa. Okey, cikgu bagi 5, lama sangat. 3 minit lagi Lepas ni cikgu akan tunjukkanlah cara nak buat A, B, C, D tu. Jarak tu tak berapa nak faham. Okey, tak apa. Buat je tu. Cikgu nak semua orang buat je. Bila kita buat, baru kita tak faham yang mana. Okey, Berlisa dah hantar. Belum lagi. Okey, 2 minit lagi. Okey, bagus. Farhan dapat tak Farhan? Cikgu. Dapat? Ke kurang lagi? Dapat tak? Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Cikgu nak masing-masing cuba tau. Sebab bila kita cuba, kita akan nampak kat mana yang kita kurang. Okey, jadi cikgu nak mula buat dah. Okey, jadi cikgu nak masing-masing buka kamera, nak tengok tengah buat ke tak tu. Okey, masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tanya sikit. Okey, cepat buka kamera. Okey, Bazil, Clarin, Wan Farisha, Zarif, bagus. Anis Sofia dapat buat tak Anis? Dapat. Okey, Amira dapat buat Amira? Sikit je dapat. Sikit je dapat. Okey. Faiz dapat buat Faiz? Dapat tapi tak tahu betul ke tak. Okey, Berilisa dapat Berilisa? Nak buat tadi? Okey. Michelle dapat buat tak Michelle?
Tak faham. Tak Tak dapat buat faham. yang soalan tu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Tapi penjelasan untuk awal-awal tu Michelle jelas. Jelas cikgu. Okey, jadi masing-masing tengok ke soalan ni. Okey, jadi cikgu akan mula buat. Kenapa tu? Okey, jadi tengok kepada soalan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan. Cikgu akan tunjukkanlah cara nak buat dia. Okey, jadi kita akan selesaikan dulu soalan A. Macam ni tahu macam ni. Okey, siapa yang tak faham A, bagi tahu cikgu. Okey, A, nyatakan jarak dari kilometer dari bandar M ke bandar N. Okey, tengok ni. Graf jarak masa menunjukkan perjalanan Arif. Graf jarak masa menunjukkan perjalanan Arif dari bandar M ke bandar N. Mana bandar M? Mana bandar N? Dia kata apa? Nyatakan jarak masa dari bandar M kepada N. Okey, A. Okey, dia ibarat kita pergi ke sekolah tadi. Yang Yusri pergi ke sekolah tadi. Dia bermula daripada bandar M. Maksudnya dekat sini, ni adalah bandar M. Ni adalah bandar M. Dan dekat atas ni pula adalah bandar N. Bandar N. Jadinya maksudnya perjalanan Arif ni dia mula dekat bandar M. Dia pergi sampai atas, bila dia sampai tepat dekat atas ni, maksudnya dia sampai ke bandar N. Okey, dia berhenti ni maksudnya dia duduk diam. Okey, sampai sini dia pergi balik dekat belah bawah. Maksudnya dia pergi balik dekat belah bawah, lepas dia selesai urusan dia dekat bandar N, dia patah balik dekat bandar M. Itu maksud graf ni. Okey, soalan A kita. Soalan A kita. Nyatakan jarak dari bandar M ke N. Jadi jarak dari bandar M ke N adalah 14 kilometer. Kenapa kilometer? Sebab unit dia kilometer. Itu adalah soalan A. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey. Michelle. Okey, soalan A okey, Michelle. Okey cikgu. Okey, selesai A. Okey. Jadi ada soalan ke untuk soalan A? Jujur je dengan cikgu. Ada siapa-siapa nak tanya ke soalan A? Cikgu, Ya. Cikgu. bandar Bazil N tu bukan ujung ke? Yang ni ke? Tu ke? Dia dah sampai bandar N awal-awal lah. Okey lah. 14 Tak, kilometer. bandar N dekat atas. Bandar M dekat bawah. Tu cara dia. Yang bawah tu apa cikgu? Bawah ni dia ibarat ini arah tau. Daripada bandar M dia pergi ke kanan. Okey, kita agak dia ke kanan. Lepas tu bila dia patah balik, kecerunan dia ke bawah. Maksudnya dia pergi balik, dia patah balik ke bandar M. Jadi bandar N ni dekat atas. Bandar M tu dekat belah bawah. Okey. Tu maksud dia. Ya, Nisa, cikgu dengar suara Nisa. Apa tu? Kenapa bukan 14 tambah 14? Sebab dia kan ada patah balik. Bukan Okey, kalau dia kata patah balik, dia kata kalau kita 14 tambah 14, jarak perjalanan. Kalau kita kata jarak perjalanan, 14 tambah 14. Jarak perjalanan Arif untuk soalan ni adalah 14 tambah 14. Sebab apa? Dia pergi kepada bandar M ke N 14. Lepas tu dia patah balik N ke M 14 lagi. Tapi soalan kita jarak bandar M ke N. Jadi kita tak perlu tambah 14 lagi sekali. Menjawab? Okey cikgu. Okey, siapa lagi nak tanya? Jujur je dengan cikgu, kalau tak faham yang mana bagi tahu. Zarif, ada soalan Zarif untuk A? Okey, kita pergi kepada soalan B. Berapakah lama Arif berhenti di bandar N? Okey, kita padam ni balik. Itu. Okey, berapa lama berhenti? Kita cari yang dia mendata. Berapa lama dia berhenti? Kita ambil
Masa ni 13 tolak 6. 13 tolak dengan 6. Jadi dekat sini kita dapat 7. 7 apa? 7. Kita tengok, jangan jawab jam pula. Kita tengok dia punya unit. 7 minit. Jadi jawapan berapa lama dia berhenti adalah selama 7 minit. Jelas ke? Michelle, dapat ke B? Dapat cikgu. Okey. Okey, ada siapa-siapa nak tanya dekat B? Okey. Tak ada. Okey, kita pergi. Ya. Tak ada. Okey. Okey, baik. Okey, C. Hitung laju kereta pada 6 minit yang pertama. Okey. 6 minit yang pertama, cikgu cakap pertama, maksudnya dia bermula daripada sini. Sini kita cakap dia pertama, dia bermula dengan starting point dia. 6 minit pertama, dia nak cakap apa? Laju. Bila dia nak cakap laju, laju ni formula dia adalah jarak bahagi masa. Okey, jarak dia apa? Jarak dia adalah 14. Masa dia adalah 6. Okey, 14 bahagi 6. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 2.33. 2.3333. Tak pun, kita cakap dia dalam keadaan 7/3. Ni kot kalau kamu confused. 7/3. 14/6. Dapat, tekan kalkulator, kita dapat 7/3. Tapi unit dia apa? Unit dekat sini, jarak dekat sini 14 km. Unit dekat 6 ni adalah tentang minit. Jadi jawapan kita 7 ni adalah tentang kilometer. Per dengan 3 ni adalah tentang minit. Sampai sini semua jelas ke? Boleh faham ke sampai sini? 7/3 tu boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan C. Soalan dia nak cari dalam kilometer per jam. Kilometer per jam. Ingat kalau kilometer per jam boleh je ditulis dalam keadaan kilometer per jam ataupun kilometer jam -1. Sekarang ni jawapan kilometer per minit. Jadi tengok betul-betul cara cikgu tukarkan minit. Sekarang ni unit kita 7/3. Cikgu buat warna biru tau. Michelle, 7/3 sampai 7/3 tu jelas, Michelle? Jelas. Okey, tengok sekarang ni unit kilometer per minit. Kilometer per minit, cikgu nak tukarkan kepada kilometer per jam. Okey, 7/3 kilometer per minit. Darab dengan okey, sekarang ni kita nak potong, kita nak tukar minit. Kita nak tukar minit jadi jam. Jadi kita kena letak minit dekat atas. Dan kita kena letak jam dekat belah bawah. Sebab apa? Sebab kita nak potong minit tu. Kita nak potong minit tu, jadi tak ada dah minit. Jadi yang tinggal apa? Kilometer per jam. Sampai situ semua jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, Jelas. sekarang kita ambil dia punya perkaitan. Kaitan apa? Minit dengan jam. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi, kita selesaikan pendaraban. Dia ibarat macam ni tau. Bila kita dah potong minit, kita tinggal 7/3 darab dengan 60. 7/3 darab 60 dapat berapa? 40. 40. 7/3 darab 60. Kita dapat berapa, Zarif? 10. Okey, 140. 140. Cikgu dengar 40 je. Okey, 140. Unit dia kat sini adalah kilometer. Kilometer per, okey, jam ada. Per jam. Jadi inilah jawapan C. Itu cara kita tukarkan unit. 2 step sahaja. Mula-mula kita tengok unit apa kita nak potong. Contoh cikgu nak potong minit yang dekat bawah ni. Cikgu letak minit dekat atas. Itu step pertama. Step kedua kita nak tukar minit kepada apa? Kita nak tukarkan kepada jam. Kita letak jam dekat bawah. Lepas tu
kita tulis dia punya perkaitan. Michelle, sampai situ jelas ke Michelle? Jelas cikgu. Okey, ada siapa-siapa nak tanya ke untuk soalan C? Cikgu. Ya. Untuk D tu. Untuk D. Sekejap, cikgu jawab dulu. Cikgu. Okey. Okey, untuk A, B, C ini jawapan dia. Untuk A, B, C ini jawapan dia. Okey. Sekarang kita nak jawab untuk D. Bila kita suruh huraikan, sebenarnya dia kena bagi dalam bentuk ayat. Okey. Jadi, masing-masing tengok dekat soalan D. Okey, soalan D. Huraikan. Bila graf laju masa, silap. Graf jarak masa, kita perkara pertama kita kena huraikan tentang jarak. Perkara kedua kita kena huraikan tentang masa. Perkara ketiga kita kena huraikan tentang laju. Sekarang ni dia minta apa? Huraikan gerakan dalam tempoh 7 minit yang terakhir. Dia nak kita huraikan yang ni. Yang tu. Okey. Jadi bila dia nak kita huraikan yang tu, kita cari jarak dia. Jarak dia berapa? Jarak dia daripada sini pergi kepada sini adalah 14 km. Jadi jarak dia adalah 14 km. Masa dia adalah 20 tolak 13, kita dapat 7 minit. Laju dia. Untuk laju kok lah masih ada yang confuse untuk laju ni. Untuk laju, ambil yang atas ni. 14. Okey. Sebelum cikgu terangkan untuk laju, cikgu nak bagi kamu faham. Jarak dengan masa untuk menghuraikan silap. Untuk menghuraikan pergerakan daripada sini ke sini, semua jelas ke cara cikgu ambil jarak dengan masa dia? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey. Seorang je boleh, yang lain macam mana tu? Okey ke? Boleh Okey. cikgu. Okey, bagus. Okey, laju. Macam mana nak cari laju? Okey, laju ni dia punya kecerunan. Senang cerita, kita nak ambil kecerunan dia, kita ambil dekat belah atas. Kecerunan. Kita ambil dia punya jarak. Berapa dia punya jarak? Dia punya jarak adalah 14. Bahagi dengan masa. Kok-koklah kalau kamu malas nak tukarkan unit dia macam ni. Kalau kamu pening kan nak tukarkan unit macam ni, kamu tukarkan terus kepada jam. 7 minit tukarkan kepada jam. 7 minit tukarkan kepada jam. Dapat berapa? Cuba tukarkan. 7 minit nak tukarkan kepada jam dapat berapa? Tak reti cikgu. Okey. Tengok formula daripada awal. Cikgu bagi yang awal-awal tadi. Minit 7/60. nak tukarkan kepada jam. Ambil anak panah, bahagi 60. Maksudnya kita bahagi 60. Jadi bila kita bahagi 60, sekarang ni 7 minit bahagi 60. Itu cara guna formula. 7 bahagi 60 dapat berapa? 7 bahagi 60. Okey, kita dapat 7/60. Sekarang ni kita nak bagi laju ni. Ini jawapan kita dalam jam tau. Ini jawapan dalam jam. Ini jawapan dalam minit. Laju ni 14 km. Dia punya jam adalah 7/60 jam. Jadi macam mana kita nak dapat? Kamu tekanlah kalkulator 14 bahagi 7/60. Cuba tekan 14 bahagi 7/60 dalam kurungan. Dapat berapa? 120. Ya, kita dapat 120 km per jam. Inilah dia punya laju pergerakan 7 minit yang terakhir.
Boleh faham ke macam mana cikgu dapat dia punya laju tu? Boleh. Sikit je cikgu buat. Cikgu just tukarkan minit kepada jam. 7 minit dalam masa jam, dia dapat 7/60. Jadi cikgu masukkan nilai cikgu ke dalam dia punya formula. Formula laju kan jarak bahagi dengan masa. Jarak cikgu kan 14. Masa cikgu kan, kalau cikgu ambil minit, 7 minit. Kalau cikgu ambil jam, cikgu dapat 7/60. Jadi, bila cikgu masukkan 7/60, kat sini cikgu tekan kalkulator. 14 bahagi dalam kurungan 7/60. Kita dapat 120 km per jam. Jadi, perjalanan yang terakhir ni adalah sejauh 14 km selama 7 minit dengan laju 120 km per jam. Jelas ke semua? Boleh faham ke soalan A sampai D ni? Boleh. Okey. Jadi lepas ni next class cikgu rasa cikgu akan fokus kepada latihan graf jarak masa sahaja. Jadi next class kita akan belajar cara nak selesaikan graf jarak masa sahaja. Kita sebab apa? Sebab mungkinlah cikgu terbanyak cikgu asyik terang kita kurang latihan. Tapi memang bab ni perlukan kepada penerangan. Dia perlukan kepada penerangan. Jadi cikgu huraikan sikit. Cikgu huraikan sikit. Sebelum cikgu huraikan, soalan A macam mana cikgu dapat jarak, jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Okey. Soalan B macam mana cikgu dapat, jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Soalan C, jelas ke soalan C macam mana cikgu dapat 140 km per jam? Faham. Cikgu, Ya. yang macam mana cikgu dapat 7/3 tu? Yang mana? Yang ni? Yang C. Yang C. Oh, cikgu dapat macam ni. Okey, kita pergi kepada yang C. Hitung laju kereta Arif pada 6 minit yang pertama. Okey, 6 minit yang pertama adalah O. Okey, cikgu bagi nama O ke A. Okey, sampai situ faham? Faham? Okey, O ke A. Jadi, dia nak laju. Jadi, cikgu kena ambil dia punya kecerunan. Laju ni, formula dia adalah jarak bahagi masa. Jarak daripada O ke A adalah 14 km. Masa adalah 6 minit. Sebab tu cikgu dapat 14/6. Sekarang cikgu tekan kalkulator 14/6. Kalkulator akan bagi dalam bentuk termudah. 7/3. Itu cara cikgu dapat 7/3. Menjawab? Jawab. Lepas cikgu dapat 7/3, baru cikgu tukarkan kepada kilometer per jam. Tu cara dia. Okey, cikgu suka sebenarnya kalau ada soalan. Kalau siapa-siapa ada soalan, jangan segan silu nak tanya cikgu. Sebab cikgu usahalah untuk menjawab juga. Clarin jelas ke semua cikgu terang? Jelas cikgu. Okey. Yang lain ada soalan ke? Cikgu, yang bahagian D tu, yang bahagian Ha? huraikan tu, dia perlukan yang 3 tu je ke ataupun kita kena tambah purata kelajuan tu juga? Purata kelajuan apabila dia bercakap tentang keseluruhan perjalanan. Purata kelajuan adalah tentang keseluruhan perjalanan. Maksudnya daripada O pergi kepada A, patah balik pergi kepada 20. Itu baru kita pakai purata kelajuan. Okey. Laju hanya pada bahagian tertentu sahaja. Itu beza laju dengan purata kelajuan. Menjawab? Menjawab. Ya, ada. Zarif ada soalan nak tanya? Ada cikgu. Okey, jadi cikgu decide cepat cikgu dapat buat satu sahaja latihan. Next class kita akan full buat latihan tentang graf jarak masa. Jadi kamu kena tengok balik recording. Jadi untuk mungkin minggu depan cikgu akan recap balik tentang bab ni dalam setengah jam. Lepas tu kita fokus latihan.
Okey. Okey, jadi cikgu nak masing-masing buka kamera sikit. Cikgu nak tengok muka masing-masing sebelum kita menamatkan kita punya kelas. Clarin demam ke? Iya. Okey, Farhan macam mana Farhan? Okey ke kelas kita pada malam ni Farhan? Okey cikgu. Okey. Yang lain mana ni? Alisha dan Nia. Okey ke Alisha? Okey. Alisha tak ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Nanti next kelas kita akan buat latihan Okey. Jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Cikgu ucapkan terima kasih atas komitmen yang diberikan. Okey, masa pun sudah menunjukkan pukul 10.30. Sampai situ sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Terima kasih cikgu. Baik, Waalaikumsalam. sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.